الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan para jemaah dan diri saya sendiri agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Qiyamul Lail, keuntungan atau kerugian yang dicari. Sidang muslimin yang berbahagia, keberadaan kita pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang mulia ini memberi isyarat yang jelas supaya kita semakin tekun dan bersemangat dalam menambahkan bekalan akhirat pada saat yang begitu berharga ini. Terutama salah satu malamnya akan ada Lailatul Qadar yang beribadat padanya lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kelebihan Lailatul Qadar, antaranya yang bermaksud sesiapa yang bangun beribadat pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan yaitu pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian, Qiyamul Lail adalah ibadah yang sangat digalakkan dalam Islam secara harfiah. Qiyamul Lail bermaksud bangun di malam hari. Dalam konteks ibadah, Qiyamul Lail berarti solat malam seperti solat tahajud, solat tarawih, solat witir dan banyak lagi. Keutamaan Qiyamul Lail amat banyak, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Biasanya melaksanakan Qiyamul Lail dimulai dari selesai solat Isya sampai solat subuh. Akan tetapi waktu yang paling utama untuk melakukan Qiyamul Lail adalah sepertiga terakhir di malam hari. Mereka yang melaksanakan Qiyamul Lail akan memperoleh suatu fadilat, keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, mukmin yang sejati apabila menyadari akhir Ramadan semakin mendekat, pasti akan terasa hibah dan sedih hati. Apatah lagi belum tahu sama ada tahun depan masihkah sempat untuk bertemu dengan Ramadan sekali lagi. Justru rebutlah peluang dan kesempatan yang masih ada, terus melaksanakan amalan soleh dan bulan yang mulia ini. Mari kita sama-sama renungkan maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan mereka yaitu yang diredai Allah itu ialah orang yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Mengikut tafsir pada ayat di atas, Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang melakukan solat 2 rakaat atau lebih sesudah solat isya, bermakna dia telah solat sepanjang malam. Beribadah pada saat itu mencerminkan keikhlasan hati, lebih khusyuk, lebih fokus pada membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, masihkah kita ingat sebelum tibanya Ramadan kita selalu ternanti-nanti kehadirannya, yang kita azamkan bermacam hal seperti ingin melakukan solat tarawih walau sepenat dan sesibuk manapun pada setiap hari. Kita ingin memperbanyakkan sedekah dan berbagai lagi amalan baik yang kita azamkan. Namun pada hari ini kita sudah berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adakah kita termasuk orang yang tekun melaksanakan ibadah dan amal kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala, atau hanya tergolong di kalangan mereka yang lalai dengan alasan terlalu letih berpuasa dan bekerja di siang hari sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah pada malam hari? Marilah kita rebut peluang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak yang mungkin di akhir Ramadan ini. Antara kelebihan malam Lailatul Qadar adalah seperti berikut. Yang pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim. Maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bermaksud ibadah yang dilakukan pada malam ini mendapat ganjaran yang lebih besar berbanding ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang kedua, malaikat turun membawa keberkatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Shadaqallahul azim. Maksudnya, pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yaitu yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Ayat keempat dalam surah Al-Qadar menyebut bahawa malaikat dan Jibril turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala membawa keberkatan dan rahmat kepada hamba-hambanya yang beribadah pada malam tersebut. Dan yang ketiga, malam penuh keamanan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sejahteralah malam yaitu yang berkat itu hingga terbit fajar. Yang keempat, pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, doa mustajab. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu an untuk malam ini ialah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma innaka 'afwan tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Shadaqallahul azim. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
sebelum mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib ingin mengambil sedikit ruang untuk memperingati sambutan Hari Polis yang ke-218. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar pasukan polis di Raja Malaysia sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas jasa dan bakti dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan negara. Menyimpul bicara perihal khutbah yang diketengahkan ini, jelaslah bahawa menghidupkan Qiyamul Lail itu adalah satu tanda keimanan yang sempurna dalam memperolehi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا, kepada Duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wa kadzalika ala fahamatir ra'isyil a'la, Tuhan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. Waj'alillahumma hazil baldata wa sa'ira bi'adil muslimin aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimin amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan saudara kami yang dizalimi di bumi Baraka Palestin, kasihani dan limpahkan rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga estate kami, tempat kami kampung ini dan tempat mencari rezeki kami dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan
dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, walhamdulillah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.